Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdullah wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Tuan Imam, barisan Tuan Kuasa, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, adik kakak, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan dan peluang untuk kita bertemu semula. Moga-moga dengan pertemuan ini memberi kita banyak manfaat. Moga-moga dengan pertemuan ini membuka pintu hati kita untuk mendapat ilmu khazanah yang Nabi tinggalkan untuk menjadi panduan hidup kita bersama. Moga-moga dengan panduan ini menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita masuk pada topik perbincangan kita, topik baru ataupun kitab baru yang kita dah pun bincang persoalan adab-adab berkaitan dengan menuntut ilmu sebelum ni lagi. Dan malam ni insya-Allah kita masuk satu topik perbincangan, yakni hadis ataupun 40 hadis yang sahih berkaitan dengan kisah-kisah ghaib dan ajaib. 40 hadis kisah-kisah ghaib dan ajaib. Yang ni hadis-hadis ni hadis yang dikumpul, hadis sahih yang dikumpul dan dibukukan. Sebelum kita membahaskan berkaitan hadis ini, kita perlu sedikit tengok dari segi metodologi apa yang nak disampaikan oleh ataupun intipati mukaddimah yang akan disampaikan oleh pengarang kitab ni, yakni Dr. Umar Sulaiman. Pertama dia kata, mempercayai perkara ghaib adalah salah satu asas keimanan. Yang ni mau tak mau selaku orang beriman Muslim, ni asas dia, asas percaya kepada benda ghaib. Ni asas iman. Asas asas iman mempercayai perkara ghaib. Iman tidak sempurna, dia kata, melainkan dengan mempercayainya. Iman tak akan sempurna kalau kita tak percaya kepada benda-benda ghaib. Contoh yang dia bagi, Allah itu benda ghaib yang tak nampak. Tak nampak. Kalau boleh duk habaq kata ni Allah, kacau kita. Kalau boleh duk habaq kata ni Allah, ni objek, ni Allah, ni Allah, ni Tuhan, ni Tuhan. Maknanya kalau Tuhan itu berobjek dan berbentuk sebagaimana makhluk, maka dia bukan Tuhan. Kemudian para malaikat, ni juga benda ghaib, benda yang tak nampak. Tanda-tanda kiamat. Ini kisah ajaib yang Nabi ataupun yang dirahsiakan ataupun Nabi cerita juga sikit-sikit, ni tanda-tanda dia. Kemudian kehidupan alam barzah. Yang ni pun tak digambarkan kepada kita. Kalau kita kata ada orang boleh cerita, kata dia pernah tengok kuat-kuat kubur, dia nampak sekian, agak pelik. Sebab alam kubur adalah alam ghaib. Bila dia kata ada ni, dia kata apa nama, kuat-kuat kubur ada ular duk lilik banyak, tu bukan alam ghaib. Nampak ular. Macam kita tengok cerita apa dia penggali kubur tu, si penggali kubur tu, kan, si penggali kubur tu kita tengok dalam duk nak kapal banyak tu, tiba-tiba jenguh ular sawa duk melengkak. Adakah itu
dikatakan alam ghaib. Kalaulah macam tu kita boleh nampak, maka dia bukan ghaib. Ghaib ni benda yang tak nampak. Mana? Kemudian dikatakan hari kiamat dan hari kebangkitan. Hari kiamat dan hari kebangkitan itu juga adalah termasuk dalam perkara-perkara ghaib. Kitab-kitab terdahulu dan para rasul adalah termasuk urusan ghaibiyat, berkaitan dengan asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni lah dia kata sifat ataupun tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, yang ni adalah sifat apa tanda-tanda orang yang bertakwa. Kita acap dengan kita buka Quran surah yang kedua tu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan benda-benda ghaib ataupun perkara-perkara ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Ni sebab tu Allah sebut zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tak ada sikit pun keraguan padanya bagi orang-orang yang beriman. Pasal apa? Pasal kitab Quran ini adalah kitab petunjuk. Sebab tu orang mukmin dia tidak ada keraguan pada kitab ini. Isi kitab ini bukan untuk dipertikaikan. Dan diceritakan pula allazina yu'minuna bil ghaib. Dan orang yang beriman, orang yang meyakini perkara-perkara ghaib. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang ni dia mendirikan salat dan menginfakkan rezeki yang dia dapat. Jadi tuan-tuan, perkara ghaib yang dia sebut di sini adalah perkara ghaib yang tidak dapat dilihat oleh mata, bahkan tidak dapat didengar oleh telinga. Benda ghaib ni apa? Benda ghaib ni benda yang tak boleh disentuh oleh panca indera. Panca indera, sentuh tak boleh, tak rasa, tengok tak nampak. Kalau orang tahu tu, tak nampak pendek umur. Tu kita tak tahu lah tu. Siapa tak nampak pendek umur. Kita pegang tak boleh, tengok tak nampak, kita tak dengar. Sebab tu ada rahsia yang Allah bagi kepada kita, tidak mendengar siksaan kubur ataupun tidak mendengar perbualan ahli kubur. Kita pilah bila pun, setiap kali kita buat gotong royong di kubur, tak pernah dengar. Bahkan dirahsiakan daripada pendengaran manusia. Allah tak bagi dengar. Bayangkan kalau Allah bagi kita dengar siksa kubur tu. Satunya bila kita dengar azab kubur, satunya akan membawa keaiban kepada si keluarga tu. Tu rahsia. Sebab apa Allah tak benarkan kita dengar azab kubur. No. Ada seorang labuh. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, tak apalah. Moga-moga buat ubat. Okey. Sebab tu Allah rahsiakan segala pendengaran ataupun benda-benda tu. Itu benda ghaib, benda yang kita tak dapat tak dapat tengok, tak dapat dengar, tak dapat pegang. Mana panca itu, panca indera tak boleh disentuh oleh panca indera. Itu konsep ghaib. Indera. Sebab tu tuan-tuan, dulu semasa Sultan Ziauddin Mukarram Shah yang pertama, Sultan Kedah yang membuka kota Indra Kayangan. Pasal apa dia sebut Indra Kayangan? Ini bukan satu nama berhala. Yang ni kena faham. Kebanyakan kadang orang tanpa kaji, tak buat apa-apa, tiba-tiba nak declare, kata ni nama berhala, ini nama Tuhan sekian-sekian agama. Kaji tak lagi. Hang tengok ke tak sejarah tu macam mana? Pasal apa disebut Indra Kayangan?
Adakah kerana dia nama Tuhan sekian-sekian? Sedangkan yang menggelar perlis indera kayangan ni pun bukan sultan yang tidak beragama Islam. Sultan Zainuddin Mukarram Shah pertama yang menggelarkan perlis bagi indera kayangan ni, mula tu dia sebut kota indera kayangan. Dia buka kota indera kayangan kerana pada satu malam dia naik. Ni antara asal awal-awal dia membina kota indera kayangan. Dia naik di atas bukit Taman Istana ni. Bila dia tengok di bawah tu dengan cahaya mata bulan apa, dia nampak cantik. Seolah-olah macam dia duduk di kayangan. Dia nampak seolah indera yang dia nampak, indera nampak, indera penglihatan. Buka dalam kamus. Dengan tahu hentam macam nak kata nama Tuhan Tok Kong lah apa semua. Kaji. Kena kaji. Jangan kita kata nama Tuhan Tok Kong. Bukan. Kajilah dulu. Dia tengok-tengok tu, cantik. Dengan indera yang dia ada, indera penglihatan tu, dia nampak seolah-olah macam negeri ni duduk di atas kayangan. Sebab tu dia sebut indera kayangan. Kota indera kayangan tu. Kemudian bila mai Said Husin, raja pertama yang dilantik, yang ditabar oleh Raja Siam. Tuan-tuan, Said Husin ialah raja yang pertama negeri Perlis. Atas semangat tu. Atas semangat tu. Ketua nak aja. Atas semangat tu, dia letakkan Perlis ini sebagai Perlis indera kayangan, sempena dengan gelar yang dibagi oleh Sultan Zainuddin Mukarram Shah. Tu indera. Tu saja nak jelaskan sikit. Pasal video ni kita boleh sampaikan benda tu kat orang lain. Supaya siapa yang dengar ni kaji balik. Ini bukan nama berhala. Bukan nama Tok Kong. Ini nama yang dibagi tu sempena dengan penglihatan ni, indera kayangan tu. Kajilah dulu sebelum nak kata ni nama Tok Kong. Malam pertama pun marah dah ni. Ya. Kecuali tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, kecuali benda gaib ni, azab kubur Allah bagi sedikit. Allah bagi izin kepada haiwan untuk dengar. Azab kubur Allah bagi izin kepada haiwan yang dengar. Kalau manusia dengar, tambah law ni tuan-tuan, dengan ada alat yang canggih apa semua, dia bawa pi handphone, dia rakam tu, dia pasang apa, dia tengok ni, haji ni dulu haji ni 5 kali haji, tapi hang dengar tak? Ni kubur ni berasap dengan duk ayah wak dalam kubur tu. Kita duk ingat dia baik kot dunia ni, rupanya haprak. Seolah-olah macam tu. Sebab tu Islam apa tu, Allah tak bagi kita dengar azab dalam kubur. Tapi haiwan dengar. Wallazi nafsi biyadih, ni Nabi sebut, demi Allah yang menggenggam jiwaku, yang jiwaku dalam genggamannya, yang jiwa aku dalam tangan Allah. Innahum la yu'azzabuna fi quburihim hatta tasma'al bahaimu aswatahum. Sesungguhnya mereka yang diazab dalam kubur itu sehinggalah semua, hatta tasma'al bahaim aswatahum, sehingga semua binatang mendengar suara mereka. Hak kena azab dalam kubur ni punya teruk siksaan ni apa? Sampaikan haiwan-haiwan yang ada tu dengar belaka. Kalau kita bukan setakat viral, kita rakam hak sembang kedai kopi, hak yang apa nama viral, sembang kedai kopi tak apa, orang kampung lagi dia tak mati lagi tu dah dia duduk cerita. Tuan-tuan bayangkan aibnya keluarga si mati kalau azab tu dengar. Tuan-tuan nampak Allah tutup keaiban kita. Allah tutup keaiban orang si mati. Kadang-kadang sayang tuan-tuan, dalam kalangan masyarakat kita ada orang yang suka membuka aib orang. Suka membuka aib.
Hatta dia dah mati dah pun, buka lagi. Oh, hantar dia tu. Oi, dia tu dulu kaki botol. Kita keluar balik cerita benda yang tak sepatut kita cerita. Cukuplah zaman dia muda, kita pun yap-yap ye kau dulu. Contoh, kan? Zaman muda kita pun yap-yap ye. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan ingatlah, dulu sahabat dulu dia ada iklan arak. Apa datang apa nama dia? Minumlah setiap hari. Cak anjing bodoh ke cak apa? Untuk kesihatan dia kata. Tuan-tuan ingat balik sahabat zaman-zaman 50-an apa semua tu. Iklan arak lah sahabat. Mungkin dalam kalangan kita kalau tak ni pi rumah saya nak tunjuk. Rumah saya ada sahabat tahun 57. Ya. Jadinya tuan-tuan, mungkin dalam kalangan masyarakat kita yang pernah buat silap. Tapi bila di penghujung usia dia, kalau dia dah bertaubat, cukuplah. Buat apa kita nak buka lagi keaiban dia, kisah silam dia, kisah buruk dia, cukuplah. Biarlah keburukan itu dia dan Allah yang tahu. Dan kalau dia bertaubat, selesai. Kita tak puas hati. Tak puas hati dia bertaubat, seolah macam kita pula nak ambil alih tugas Tuhan. Kita siapa? Kita pun berjabu dosa-dosa ni. Sebaik Allah tak tunjuk dosa kita ni. Allah tak buka keaiban kita di depan masyarakat. Kalau Allah buka keaiban tu, jahanam kita. Cukup kalau Allah start satu dosa tu bau busuk macam bangkai. Satu dosa yang kita buat, cukup kalau Allah jadikan dosa itu bau macam bangkai. Bayangkan, setiap kali dosa yang kita lakukan bau bangkai. Kita lalu bau busuk. Bukan sekat 1 meter je. Jarak. Lebih pada tu, lepas tu jarak. Pasal apa? Busuknya dosa yang kita lakukan ibarat bangkai. Contoh kata. Tapi Allah tak buat macam tu. Jadi kalau Allah tutup, pasal apa kita nak buka? Kalau Allah tutup keaiban itu, pasal apa kita nak buka? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semua perkara gaib tidak dapat dirasai oleh panca indera. Semua benda gaib. Kecuali dia kata semua itu dapat dirasai oleh iman dan akal. Kata. Semua tu akan dapat dirasai oleh iman dan akal. Akal digunakan untuk berfikir tentang pencipta alam. Macam saya sebut tadi Allah. Kita fikir, dengan kejadian alam ini mustahil dia jadi dengan sendiri. Dengan adanya alam ini mesti ada pencipta dia. Dengan sistem yang ada, dengan siang malam yang ada, dengan bintang-bintang yang ada, dengan sistem alam ni yang sangat sempurna, mustahil dia boleh jadi dengan sendiri. Hatta enjin kereta kita pun ada orang yang buat. Jadi kalau sistem alam, tak mungkin enjin tu tanpa pencipta. Pereka cipta dia. Mesti ada pereka cipta dia. Mana mungkin dia boleh jadi dengan sendiri? Handphone kita yang halus itu pun ada orang yang reka. Ini kan pula alam yang sebesar ni. Jadi mustahil kalau alam ini tanpa ada pencipta dia. Jadi akal berteraskan iman, dia akan jumpa benda ni. Sebab kita bukan golongan yang anti Tuhan. Kita bukan geng-geng Darwin yang tak mengaku adanya Tuhan. Lenin yang menganggap Tuhan ini sebagai agama ini sebagai candu. Tu statement Lenin. Dia anggap Tuhan ni macam candu. Kita tak macam tu. Kita masih lagi ada Allah campak ni, tuan-tuan, campak dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan, bagaimana manusia boleh ada padahal tidak ada sebelumnya? Kita fikir. Takkan boleh jadi sendiri ya? Kan cepuh-cepuh mai tu oi. Cepuh tu oi, ada. Dan kita bukan berpegang pada teori evolusi. Daripada binatang besar dalam laut, dalam sungai, tiba-tiba dia berevolusi, dia besar juga, tapi dia berubah, akhirnya jadi gajah. Asal gajah tu dalam ayak kata. Tuan-tuan baca tengok buku-buku evolusi. Nak tergelak pun ada, macam muhung. Memang muhung pun, macam muhung apa? Memang muhung. Kan? Kalau tuan-tuan ingat
kampung berhala apa di mana Pahang, berhala kampung apa nama tu? Dia kata nama asal itu mungkin kata menghala lama-lama jadi berhala. Itu teori tu. Teori-teori yang ni macam Praolit Praolit. Nama Perlis tu lama-lama jadi Perlis. Perlis ni pun saya lebih setuju dengan almarhum Datuk Jaafar Hassan dalam kes nama Perlis ni mai ikut mana. Yang ni kita sembang lepas ni dalam bicara sejarah. Bicara sejarah. Jadi daripada tak ada kepada ada. Tuan-tuan. Yang ni kita maknanya kita menggunakan akal untuk berfikir. Dengan akal itu kita lapik dengan iman. Akal itu kita lapik dengan iman. Kita tak fikir tanpa iman. Bila fikir tanpa iman jadi macam ahli sains. Ahli sains yang tanpa iman. Pokok etis tu dia fikir je. Cerdik, Lenin bukan bodoh. Karl Marx pun bukan orang biasa-biasa. Karl Marx juga orang cendekiawan. Tapi bila fikir tanpa iman, fikir tidak dilapikkan dengan iman, dia akan membawa kesesatan kepada si pemikir itu. Betul, berfikir mesti dengan iman. Baru kita dipandu. Kita mohon Allah pandu kita. Sebab tu dia kata, mereka yang tolak perkara gaib ini dianggap mengingkari wahyu Allah dan khabar yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menolak perkara gaib ini dianggap mengingkari wahyu Allah. Tuan-tuan, Buya Hamka sebut dalam tafsir dia, orang yang menolak benda gaib ini orang yang mengingkari wahyu Allah dan khabar yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah bertanya dalam Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh mengkufuri Allah? Allah tanya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, sedangkan hampa ni sebelumnya mati, tak ada apa. Maka fa ahyakum, Allah jadikan hampa, Allah hidupkan hampa. Summa yumitukum, mati balik. Summa yuhyikum, kemudian hidup balik. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah tempat kamu dikembalikan. Kita tak ada sebelumnya, Allah jadikan kita. Allah jadikan kita beralam-alam. Kita hidup dalam alam kandungan ibu kita. Kemudian kita hidup dalam alam dunia ni, dalam tempoh tertentu kita dimatikan semula. Sebab tu dia sebut summa yumitukum, kita dimatikan semula dalam tempoh waktu tertentu dalam kubur. Kubur ni pun tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian orang umur dia panjang dalam kubur, sebahagian orang umur dia pendek. Tak tahulah pendek tu, tak tahulah hak siapa. Hak yang mati 500 tahun dulu mungkin umur dia 80 tahun dia, tapi dia hidup dalam kubur 80 tahun, 800 tahun, 1000 tahun. Nah, usia dia lebih panjang dalam kubur berbanding usia dia di atas alam ni. Allah matikan kita balik sehinggalah satu tempoh yang ditentukan, summa yuhyikum, kemudian Allah bangkitkan balik kita, Allah hidupkan kita semula untuk diperhitungkan setiap inci amalan kita, setiap inci kehidupan kita. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah lah tempat dikembalikan. Allah tanya, macam mana hampa boleh kufur ni? Kita fikir. Sebab tu kata fikir dengan iman. Berfikir atas landasan iman, kita akan jumpa benda ni. Kita berfikir tanpa iman, kita takkan jumpa benda ni. Percayalah tuan-tuan. Sebab tu benda ni penting, sangat penting. Sangat penting. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hal ni dia kata, manusia ada 3 golongan dalam persoalan meyakini perkara gaib. Dalam hal ni ada 3 golongan yang meyakini persoalan gaib ni. Ada 3 golongan. Satu, dia
hanya percaya kepada benda yang nyata ataupun zahir sahaja. Ni satu golongan. Satu golongan ni golongan yang bagi dia benda yang depan mata, benda yang dia dengar, benda yang dia boleh capai dengan panca indera dia, yang tu ada. Lain pada tu tidak ada. Tidak ada. Allah, betul ke Allah ada? Ni bagi ni. Kalau Allah tu ada, mana dia Allah? Mana dia Allah? Kalau Allah tu ada, mana dia Allah? Ni golongan ni. Golongan ni. Golongan yang percaya benda ada depan mata itu ada. Tak ada, kira tak ada. Dosa, pahala, apa tak ada. Sebab tu tuan-tuan, hatta golongan ni, roh dan nyawa pun mereka tak percaya. Bagi mereka, matinya seorang tu bukan kerana dicabut nyawa dia, tapi kerana proses alam. Proses semula jadi. Sebab setiap yang hidup pasti akan mati, dia kata. Ni proses alam, ni proses normal. Tak ada apa. Ni proses, ada yang hidup, ada yang mati, beranak, ada yang mati, ada beranak. Kalau semua tak mati, hidup semua, beranak tak mati, penuhlah dunia ni, dia kata. Mana nak celui? Baik mati setengah, beranak pula, mati setengah, beranak pula. Sebab tu adanya generasi demi generasi. Tapi yang mati tu kerana apa? Kerana sistem alam tu macam tu. Kacau kita, tuan-tuan. Kalau kita duduk tang ni. Tapi orang yang fikir logik ni, tuan-tuan, dia macam tu. Ni pun ramai, tuan-tuan, yang ikut pandangan ni. Ramai pun yang percaya. Tuan-tuan, ramai yang percaya juga ni. Yang percaya ni pun bukan lekeh-lekeh anak juga. Kan? Mimpi pun orang percaya. Mimpi pun percaya, main duk mohong kita angguk, main tak tengok, oh betul no, betul. Takkan dia nak mohong? Sedangkan dia memang mohong pun. Abang mimpi, abang Nabi mai jumpa dia cara jaga yaqadah. Abang kata apa nama ni, Allah Ta'ala turun, abang kata malaikat mai duk abang kat dia sekian. Allah Ta'ala perintah dia sekian. Oi. Kacau. Tuan-tuan. Ini golongan pertama, golongan yang tidak meyakini adanya alam ghaib. Bagi mereka, apa yang nampak depan mata itulah dia. Yang kedua, golongan yang percaya akan perkara ghaib, bersumberkan Quran dan perkhabaran daripada Nabi SAW, tidak menokok tambah dalam hal-hal ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ataupun dikhabarkan oleh kedua sumber utama ni. Sebab tu tuan-tuan, perkara ghaib mesti bersumberkan Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tak boleh duk ambil yang biasa-biasa. Dan tidak ada tokok tambah pada dia. Meduk cerita, meduk meraiban tambah. Tak boleh. Tidak boleh ada penambahan. Sebab benda ghaib kita ni, tuan-tuan, kita suka dengar cerita. Betul tak? Cerita dongeng pun kita suka dengar. Sama lah macam budak-budak lah. Kalau kita cerita bab sang kancil dengan buaya, masa tu lah saya tak tahu lah budak-budak lah pun, dia kadang-kadang kita cerita dalam pendekatan yang berbeza, mereka pun minat. Kita suka dengar cerita-cerita yang kadang-kadang tak sakti-sakti, tu kita suka. Sakti-sakti. Kalau gamak siam nadam Anuman, tu kita syok. Gamak nadam beranak, tuan-tuan bayangkan beranak sekali dengan kapak. Tu yang kata nadam tu. Keluar sekali dengan kapak. Gamak Melayu dulu ada tak, tuan-tuan? Gamak Melayu dulu. Jin Samsudin dengan Kuswadinata. Heroin pada Jim Samsudin sang dia. Heroin pada Kuswadinata Sarimah. Kuswadinata ni yang Sarimah ni, dia ni apa nama, beranak sekali dengan anak panah. Apa? Indra Bangsawan. Ni Indra Bangsawan. Ni bukan Indra Kayangan. Indra Bangsawan. Yang hak seorang ni pula, Jin Samsudin ni beranak sekali dengan pedang. Pedang pun halui. Tok bidan tengok menatang apa ni. Halui. Dan dia membesar sekali dengan orang tu. Maknanya kalau dia pun besar, pedang pun besar.
Nak abang orang hebatnya. Contoh dongeng kita pun ngangor tengok. Tuan-tuan type dalam YouTube Indra Bangsawan. Tak percaya tuan-tuan tengok. Beranak sekali dengan pedang. Tuan-tuan tengok main. Kalau belah India, tuan-tuan, di negara India, kalau benda pelik-pelik tu orang tu jadi sembah. Orang tu akan disembah. Orang tu akan disembah. Kalau bayi tu dilahirkan muka dia nak sama dengan apa-apa berhala, dia akan jadikan sembah. Indra Bangsawan tu tuan type tengok. Tu pun Kuswa dia tahu jumpa sarimah dalam gendang. Tuan-tuan tengoklah. Cerita pun tak apa nak ni. Buat orang masa kita kan. Jadi dalam hal-hal yang macam ni, orang yang beriman dia meyakini berita-berita ini berdasarkan pada maklumat yang Quran bagi. Maklumat yang Nabi bagi. Jangan petikai pula. Kata zon lah apa semua. Bila dah sahih lah. Ada seorang ustaz tu dia pertikai pula hadis. Asalnya dia tak petikai, tapi dia petikai dah ni. Kata hadis ni berdiri atas dasar zon. Zon tu sangka-sangka je. Mana boleh sangka-sangka? Ni ada disiplin dia. Kita mana boleh sangka-sangka? Ilmu hadis berdiri atas disiplin. Setiap ilmu dia berdiri atas disiplin dia. Tok Bomo Muhung pun ada disiplin dia. Dia kalau tak putih ubat, dia tak mujarak. Wahabkan lega atau mana pun, mai pulut kuning lah, pulut apa, dia kelupuk tu bergegang tiang-tiang rumah. Muhung je pun, tapi oleh kerana disiplin dia dapat macam tu. Dia tak mai ibu garam. Dia tak ibu garam kasang atau garam kasang nak putih ubat. Kita pun tak tahu mana satu ibu garam, berapa garam, bawa mes kilo dia. Aku minta ibu je bawa mes kilo buat apa? Mana tahu, pilihlah ibu mana yang nak. Mana kita tahu tu ibu mana? Dia ambil, dia cak-cak, habis. Ada yang pengerah RM2 suku lah. Gitulah tuan-tuan. Yang ketiga untuk malam ni, yang terakhir, yang ketiga ialah berlebihan dalam mempercayai perkara gaib. Ini yang ni pun masalah ni, berlebihan dalam meyakini perkara gaib. Yakin dengan kuasa-kuasa atau roh-roh ataupun semangat-semangat. Ni orang yang hak melampau lah ni. Satu golongan tadi tak percaya langsung tak percaya. Ada ke tak, aku tak percaya. Mai tunjuk dulu. Kalau kata Allah, mana dia Allah? Mai tunjuk dulu. Ketui sebuak tadi, aku percaya. Kalau tidak, aku tak percaya. Satu golongan lagi, yang kedua golongan yang meyakini tanpa tambah, tanpa kurang. Ini meyakini dua sumber Quran dan hadis yang sahih. Yang ketiga ialah golongan yang berlebihan dalam meyakini benda gaib. Untuk berlebihan dalam meyakini benda-benda gaib. Semangat nak turun ke laut, kena ada semangat. Kan lancang kuning apa tu dulu, cerita kan, ulik duk kelupuk ulik. Ulik main ni ulik. Apa tujuan? Roh nu nak pergi ke laut nu, tak pergi ikut. Itu meyakini benda-benda yang berlebihan dalam meyakini perkara-perkara gaib. Sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Ni anak hang kena jin pasal ni duk kelelap ni. Kerja jin je. Jin mentah, aku pun tak tahu apa. Dia tahu. Bila masa aku duk join dalam grup ni pula, dia tahu. Aku tak tahu pun. Anak dia teriak. Rupanya pasang surut. Contoh kan. Anak duk teriak, pi duk cari siapa mai duk baca minyak celak. Tuan-tuan tahu minyak celak? Tenyih mata atas kening, tenyih tak mau teriak, tak mau berhenti teriak, tenyih biji mata sampai merah mata budak tu. Punya dia tenyih. Pasal apa? Minyak tu kononnya tak bagi nampak jin kot noh. Debur di sini. Supaya budak tu tak teriak dah. Pasal apa? Budak teriak tu pasal nampak jin. Tetapi bila masa aku duk join
grup Samsing ni pula jin kata aku pun nak rehat pula. Sikit-sikit jin kata iya. Tuan-tuan, sikit-sikit sihir. Sedangkan tidak. Ni percaya berlebihan. Rupanya anak dia pasang surut, teluk tu dia besar dah. Kena cek, tuan-tuan, kena cek. Macam gambar apa tu? Jin miskin, jin lapang, jin apa semua. Tuan-tuan muslimat sekalian, percaya dukun, sihir, ahli nujum dan sebagainya. Ni kalau ni jenis hilang sikit lah, hilang sekupang pun jumpa Tok Bomo. Ni jenis ni. Jenis berlebihan dalam mempercayai benda gaib ni. Ini pun ramai, tuan-tuan. Hilang cincin dia, hilang sekupang pun kita akan jumpa tu Pak Ngok. Sebut Pak Ngok, tak ada pun nama Pak Ngok lah ni. Jumpa Pak Ngok ke Pak Ngok? Pak Ngok. Pergi bagi dia tengok kokok siapa? Lah, tak ada apa pasal-pasal. Orang dekat. Tak ada siapa ni. Orang dekat. Orang dekat juga yang kena. Jadi tuan-tuan, yang tahu benda gaib ni hanya Allah. Alimul ghaibi wa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah yang mengetahui yang gaib, maka tidak pula dia memperlihatkan kepada siapa pun. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, siapa pun Allah tak bagi tahu benda gaib ni, illa man irtada mir rasul, kecuali rasul-rasul yang Allah redha saja. Ni tentang ilmu gaib, tentang gaib dengan berlebihan. Ni declare yang Allah declare, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Tak ada illa man irtada min rasul. Tu pun yang Allah habaq kat rasul saja. Rasul pun akan habaq dekat kita apa yang Allah habaq saja, tak lebih pada tu. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada terkasak bahasa daripada saya, dan saya mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tanggungan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.